Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Kawan-kawan, terutamanya rakyat Sabah, kita sedang berada di ambang pilihan raya. Suasana semakin panas dan tiba-tiba muncul satu janji besar yang mampu menggegarkan emosi rakyat Sabah. Pengerusi Perikatan Nasional, Tan Sri Muhyiddin Yassin tampil dengan satu pengumuman. Jika Perikatan Nasional memerintah, Sabah akan mendapatkan semula 40% hasil persekutuan yang dipungut dari negeri ini. Nah, kedengaran memang hebat, kedengaran memang gah, kedengaran meyakinkan. Tetapi mari kita coba bongkar, mari kita coba ulas, mari kita coba persoal. Adakah ini betul-betul sebuah perjuangan ataupun sekadar helah pilihan raya yang digitar semula untuk memancing undi? Pertama sekali, kita kena jelas, 40% hasil yang dipungut dari Sabah bukanlah hadiah, bukan juga derma ikhlas mana-mana parti dari Semenanjung, tetapi ia adalah hak perlembagaan Sabah termaktub dalam perkara 112C dan juga 112D Perlembagaan Persekutuan. Hak ini sudah pun dipersetujui sewaktu Sabah bersetuju menyertai Malaysia pada tahun 1963. Tetapi pada tahun 1974 ia digantung atas alasan kononnya pengaturan sementara. Sementara yang entah bila lah habisnya kerana sampai hari ini lebih 50 tahun sudah. Hak itu tidak pernah dipulihkan. Bayangkan, sebuah janji dalam dokumen negara yang sepatutnya mengikat diperlakukan seperti kertas kosong. Kesan daripada pengkhianatan ini sangatlah besar. Kajian bebas menganggarkan bahawa dari 1974 hinggalah tahun 2020, Sabah kehilangan lebih 100 bilion ringgit hasil yang sepatutnya milik rakyat negeri ini. 100 bilion ringgit. Jumlah yang mampu membina ribuan sekolah, hospital moden dan jalan raya bertaraf dunia, malah mungkin menghapuskan kemiskinan di negeri ini. Dan yang lebih mengejutkan, pada tahun 2022 sahaja Sabah menyumbang hampir 78 bilion ringgit dalam hasil minyak dan gas. Tetapi apa yang Sabah dapat balik? Hanya lebih kurang 5%. Selebihnya hilang begitu sahaja ke pusat. Akhirnya walaupun kaya dengan sumber asli, Sabah kekal sebagai negeri termiskin di Malaysia. Lebih 25% isi rumah di negeri ini masih hidup dengan pendapatan di bawah RM2,000 sebulan. Dan ini bukanlah kebetulan. Ini adalah kesan sistem yang menafikan hak Sabah. Sekarang mari kita kembali kepada Muhyiddin. Beliau bukanlah orang baru dalam politik. Sejak tahun 2009, beliau sudah menjadi orang nombor 2 dalam kerajaan ketika menjadi timbalan Perdana Menteri. Kemudian Menteri Dalam Negeri dari tahun 2018 hinggalah tahun 2020 dan selepas itu Perdana Menteri Malaysia dari 2020 hinggalah 2021. Dalam semua tempoh itu beliau mempunyai kuasa penuh untuk memperjuangkan hak Sabah. Tetapi apa yang berlaku? Sepanjang tempoh beliau berkuasa, tiada sebarang usaha tuntas untuk memulihkan hak 40% itu. Tiada rang undang-undang dibentangkan, tiada pelan konkret dibawa ke parlimen, tiada tindakan untuk membayar balik tunggakan puluhan bilion ringgit yang tertunggak. Hak Sabah kekal terperap dalam almari janji kosong. Lalu persoalannya, mengapa sekarang? Menjelang pilihan raya, tiba-tiba Muhyiddin mahu menjadi pejuang Sabah. Kenapa ketika beliau berada di puncak kuasa, peluang keemasan di tangan tetapi beliau membisu? Jawapannya yang paling mudah, kerana ia adalah sebuah gimmick manifesto. Ia bukan soal hak tetapi soal undi. Dengan meletakkan isu 40% seolah-olah Perikatan Nasional yang mahu memberi, ia sebenarnya satu penghinaan kepada maruah rakyat Sabah. Hak perlembagaan yang sepatutnya tidak perlu ditawar-menawar dipersembahkan seakan hadiah pilihan raya. Kalau benar Muhyiddin atau mana-mana gabungan dari Semenanjung serius dengan isu ini, mereka sepatutnya telah lama bertindak. Mereka boleh membentangkan rang undang-undang di parlimen untuk memulihkan hak 40% ini. Mereka boleh membayar balik berbilion ringgit hasil yang tergantung sejak 1974. Mereka juga boleh memberi Sabah kuasa penuh terhadap hasil minyak dan gas, bukannya terus membiarkan Petronas menjadi penguasa tunggal. Tetapi tidak.
Semua itu tidak dilakukan. Sebaliknya, setiap kali pilihan raya kita kembali dihidangkan dengan janji lama yang dikitar semula. Seakan-akan rakyat Sabah ini tidak berpikir, seakan-akan mudah ditipu dengan gula-gula politik. Dan inilah realiti yang kita kena hadap. Rakyat Sabah tidak lagi boleh diperbodohkan. Cukup sudah dengan janji palsu dari Putrajaya. Cukup sudah dengan bayaran interim ataupun geran khas yang hanya cebisan daripada hak sebenar. Hak 40% itu bukan boleh dirunding dan bukan boleh ditangguh. Ia adalah hak mutlak yang perlu ditegakkan, walau siapapun yang berada di tampuk kuasa. Rakyat Sabah haruslah bersatu, menuntut dengan lantang dan memaksa kerajaan persekutuan untuk akur kepada undang-undang. Baiklah, sekarang mari pula kita masuk ke persoalan kontroversi yang sebenarnya jauh lebih besar. Adakah janji 40% ini hanya akan kekal sebagai modal politik setiap kali pilihan raya tanpa pernah ada penyelesaian? Dan lebih tajam lagi, adakah pemimpin-pemimpin dari Sabah sendiri turut bersubahat kerana mereka sanggup berdiam diri selama puluhan tahun hanya demi menjaga jawatan dalam kabinet? Nah, inilah dilema sebenar. Kalau pemimpin Sabah bersatu dan tegas dari awal, mungkin cerita 40% ini sudah selesai lama dahulu. Tetapi realitinya mereka juga terikat dengan parti-parti besar di Melaya. Ada yang rela tunduk demi proyek, demi kedudukan, dan demi jawatan menteri. Jadi siapa sebenarnya yang mengkhianati rakyat Sabah? Adakah hanya pemimpin dari Semenanjung atau juga wakil rakyat Sabah yang sepatutnya memperjuangkan nasib negeri sendiri? Persoalan inilah yang harus kita renungkan. Kerana kalau rakyat Sabah terus bergantung pada janji politikus, kita akan terus terperangkap dalam kitaran yang sama. Janji pilihan raya dilupakan, janji semula. Tetapi jika rakyat Sabah bangkit menuntut dengan cara lebih berani, melalui mahkamah, melalui mobilisasi rakyat, melalui tekanan politik, mungkin barulah hak ini akan dipulihkan. Jadi kepada Anda semua yang sedang menonton, fikirkanlah, apakah kita mahu terus percaya pada janji-janji ini atau sudah tiba masanya kita menuntut hak 40% ini bukan sebagai manifesto politik tetapi sebagai hak yang mesti dikembalikan tanpa kompromi. Inilah masa depan Sabah. Inilah maruah rakyat kita. Jangan biarkan ia terus digadaikan dengan janji-janji palsu. Dan sebelum kita tamatkan sesi ulasan ataupun video pada kali ini, saya ingin tinggalkan Anda dengan satu persoalan yang mungkin agak pedas, yaitu kalau selama ini 40% hak Sabah sudah dinafikan dan lebih 100 bilion ringgit hilang, siapa sebenarnya yang patut dipertanggungjawabkan? Pemimpin Semenanjung yang berkuasa ataupun pemimpin Sabah sendiri yang membiarkan pengkhianatan ini berlaku? Nah, coba fikirkan. Baiklah kawan-kawan, sekian saja untuk kali ini. Kalau Anda rasa isu ini penting untuk didengar lebih ramai, tekan butang like, share video ini, dan jangan lupa untuk subscribe ke channel ini, Currents via MY. Kita akan terus bongkar isu-isu panas yang tidak ramai berani sentuh. Baiklah, jumpa lagi dalam episod yang seterusnya, dan kawan-kawan ingat, janji yang ditangguhkan bukan sekadar penipuan, tetapi ia adalah pengkhianatan. Salam sejahtera semua, salam reformasi, salam perjuangan. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Sekian, terima kasih.